betul dan tepat. Tetapi kita juga perlu melihat keadaan kan, yang di mana dengan usia beliau yang saya nampak, yang perlu mungkin diberikan masa ataupun tempoh uh, untuk beliau dengan faktor kesihatan dan sebagainya. Saya nampak modul tentang agenda dalam dalam politik ni sebenarnya menjatuhkan ini adalah benda yang dah tak relevan lah saya. Kalau kita nakkan kemenangan, bagi saya kita bawa ke isu yang relevan lah. Bagaimana nak membangunkan negara, bagaimana nak membangunkan rakyat, bagaimana kita nak mengubah keadaan kemiskinan di negara kita, ataupun mengubah soal rakyat yang sedang menderita di kos sara hidup yang semakin meningkat, ataupun kenaikan harga barang yang mendadak. Ini sebenarnya menjadi fokus utama. Tapi kalau masih lagi dengan agenda kemenangan untuk kepentingan parti-parti tertentu, maka ini perlu diubahlah. Kalau orang itu bersalah, yes, dia perlu dihukum. Tidak kira dia sebagai Prime Minister ke, dia timbalan Perdana Menteri ke, dia rakyat biasa, semua kena dihukum. Sebagai rakyat, of course kita nakkan keadilan kepada negara kita. Kalau betul Datuk Seri Najib bersalah, jadi kita akurlah benda tu. Dan sebenarnya saya tidak ada sebab untuk tidak menyokong dan menyokong, kerana saya adalah rakyat biasa. Perasan dirinya menjadi sasaran warganet mengenai isu berkenaan bekas Perdana Menteri yang sudah dijatuhi hukuman penjara beberapa hari lalu. Beliau tampil memberi penjelasan panjang lebar melalui akaun TikToknya Yusuf Azmi Official. Katanya, saya bukan orang politik, isu politik jangan minta saya komen lah. Saya nasihatkan dan ingatkan kepada rakan media, kalau interview saya janganlah dipotong banyak sangat, ia boleh menimbulkan fitnah terlalu besar. Hati-hati nak views sekalipun, kalau kejar views tapi menghancurkan karya orang. Demikian teguran pengerusi Persatuan Pengguna Semboyan 1 Malaysia itu, Yusuf Azmi. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mendapat tular video daripada rakan-rakan berkenaan komen saya berkenaan dengan Datuk Seri Najib tentang hukuman beliau di penjara selama 12 tahun, yang di mana saya memberi komen itu dan pula mengatakan seolah-olah saya ini penyokong Datuk Seri Najib. Sebenarnya pertama saya nak bagi tahu, saya ini bukan orang politik. Saya bukanlah orang politik dan saya tidak bersama dengan mana-mana parti. Kita ni adalah orang yang independen. Kita bekerjasama dengan semua rakan-rakan NGO di seluruh Malaysia, dan kita memberi komen dan kita membuat satu kerja berdasarkan fakta-fakta kes yang buat aduan kepada kami. Jadi sebenarnya pada 2 hari yang lepas, saya ni ada program bersama dengan Tan Sri Musa Hassan dan beberapa rakan-rakan NGO tentang pengibaran kita tentang bendera Malaysia sempena ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-65 tahun. Jadi sebab itu saya didatangi oleh suatu media variasi, kalau tak silap saya MV, datang berjumpa dengan saya, minta saya komen secara spontan. Dan kebetulan saya tengah ada program, dan memang saya komen tu adalah berdasarkan, saya bukan mengatakan saya menyokong tentang jenayah yang dilakukan ataupun hukuman itu tidak saya bersetuju, bukan. Maksud saya ini adalah lebih kepada komen yang natural. Maksudnya kita komen kerana kita rasa benda itu bila ditanya kita jawab. Dan saya juga orang yang tidak arif billah dalam bab ni. Cuma macam saya sebut, kalau hukuman itu diletakkan oleh mahkamah, maka kita kena akur. Sebab saya melihat hari ini di negara kita sekarang ni tengah berbalah pergaduhan besar antara parti-parti yang ada di negara kita. Rakyat hari ini pun kita lihat dengan macam-macam yang bermain dengan media sosial. Sebab tu saya tidaklah mahu menjadi api yang cuba merosakkan lagi masyarakat kita hari ini dah berbalah. Jadi saya ni kena komen yang, maksudnya saya juga bukanlah orang yang menyokong kepada perkara-perkara yang salah. Sebab kita bekerja berdasarkan undang-undang. Cuma saya komen tempoh hari adalah berdasarkan keadaan waktu itu. Jadi sebenarnya saya pun tak faham tular video tu, kata yang kita ni orang penyokong parti politik dan sebagainya. Tidak, saya ni orang saya ni kerja dengan rakyat.
Macam saya sebutlah, kerajaan yang menjalankan amanah adalah kerajaan yang sedang memerintah. Daripada zaman Datuk Seri Najib lagi sampailah ke zaman Datuk Seri Ismail Sabri, kita komen semua. Mana ada kita pilih pintu, mana yang tak betul kita komen berdasarkan fakta dan kita lihat berdasarkan aduan. Bukan suka-suka nak komen shock sendiri, nak buat kerja-kerja bukan-bukan. Ni bukan kerja saya lah. Saya ni bukan buat kerja kerana atas dasar arahan, tidak. Saya buat kerja berdasarkan aduan, dan kita buat kerja adalah kerana rintihan rakyat. Macam saya sebut, saya nak semua orang dalam parti bersungguh-sungguh untuk menurunkan kos harga barang ni. Itu yang paling penting. Saya dah bercakap, kita semua ni kena fokus kepada kos harga hidup, turunkan harga barang, kawal pembekal-pembekal ini, dan pergi pantau pembekal. Kita ada jentera, dan kerajaan yang menjalankan amanah ni ada kuasa. Kita kerjasama untuk sama-sama untuk membenteras. Jadi yang saya jadi bingung, orang dia cakap ini orang parti ke ada terima imbuan. Ni jadi pelik. Sebab tu kadang-kadang sebahagian yang begitu orang kata duduk dalam parti ni, mana-mana parti lah, baik parti Bersatu ke, parti DAP ke, parti UMNO ke, parti PAS, kena tahu menilai saya lah. Kerana saya ni buat kerja berdasarkan aduan. Kan? Dan kalau dalam satu-satu parti tu buat kerja yang baik, kita kena sokong lah. Kan? Mana boleh saya menjadi orang ni baik, tapi orang ni buat kerja baik walaupun dia tak baik, kita tak sokong. Itu bukan sifat kita lah. Kita ni ada 3 jenis manusia. Satu, orang yang kalau dia buat baik, kita sokong. Buat tak baik, kita tak sokong. Ini natural. Ini orang natural. Yang kedua pula, orang ni buat baik, kita sokong. Orang ni buat tak baik pun kita sokong. Ini namanya kaki ampu. Yang ketiga pula, orang yang dia buat baik pun kita tak suka, dia buat jahat apatah lagi, ini memang tentu-tentu membenci orang. Jadi saya mengharapkan rakyat Malaysia menjadi orang yang pertama tadi. Kita kena menjadi orang yang sifat yang pertama tadi adalah bila orang buat baik kita kena sokong, buat tak baik kita tak sokong. Jadi sebenarnya boleh check lah track record saya macam mana daripada tahun 2012 macam mana kita berjuang. Sebenarnya kita ni bukan orang yang terlibat dengan politik. Kita ni buat berdasarkan aduan, dan kita ada kerjasama yang baik dengan agensi, dan juga kita bergaduh dengan agensi. Sebab itu untuk menyatakan bahawa pendirian saya ni sebagai orang yang tidak percaya pada hukuman mahkamah, apa bendanya? Sedangkan saya ni sendiri membawa isu-isu untuk dibawa ke dalam mahkamah, aduan-aduan bawa ke mahkamah. Sudah pasti kita akur dengan apa saja keputusan mahkamah. Dan kalau sekiranya Datuk Seri Najib bersalah, so pasti dia kena hukuman. Cuma maksud saya tu kita fikirkan bagaimana toleransi dan sebagainya. Bukan bermaksud dia kena hilang hukuman. Ialah saya ni macam manusia. Saya tak pernah komen tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tak pernah komen. Kalau lihat, saya tak pernah komen tentang Datuk Seri Najib ni semua. Tapi bila orang tanya, saya jawab. Dan pada zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim pun, waktu orang tanya, saya kata saya no comment. Sebab saya tak tahu. Cuma saya fikirkan dalam faktor usia. Macam saya kata, jadi kalau orang disebabkan itu mengatakan kita ni makan dedak dengan orang politik, kita ni bersama orang politik ni, sebenarnya orang tak masuk akal. Sebenarnya orang yang tak faham konsep kita dalam Persatuan Pemuda Sembahyang Malaysia ni. Jadi sebab itu saya nak benda ni dihentikan, supaya faham kita ni buat kerja berdasarkan aduan. Kalau ada aduan, baru kita jalankan kes. Jadi sebab itu saya nak benda ni dihentikan, supaya faham kita ni buat kerja berdasarkan aduan. Kalau ada aduan, baru kita jalankan kes. Jadi macam saya sebut, orang selalu suruh saya komen pasal politik. Saya pun tak faham kenapa. Macam kes LCS, orang suruh saya komen, kes Datuk Seri Najib, orang suruh komen. Jadi bila komen, saya bagi komen yang saya dah biasa cakap. Jangan tanya saya tentang isu politik lah, national issue. Jangan tanya pada saya. Pasal itu kena tanya dengan orang parti. Macam saya kata, hari ni kos harga hidup semakin meningkat, harga barang mendadak-dadak. Saya akan tanya mana semua parti-parti yang hero-hero ni. Semua kena keluar lah. Maksud saya semua. Jadi macam mana katakan kita ni hanya menyokong satu parti? Maksudnya kita kena kejutkan semua parti untuk bangun. Bermaksud itulah stand kita. Kadang-kadang kalau harimau ni sedang tidur, kita kena kejutlah semua bangun. Jadi kalau semua benda nak harapkan NGO buat, kita nak buat apa? Kita ada kuasa ke? Tak ada kuasa. Kita hanya boleh buat bising. Kita ni loudspeaker untuk rakyat. Sebab itu rakyat Malaysia kena faham stand saya dekat sini. Jangan tanya saya pasal politik. Kalau nak buat sesi dialog dengan saya, dengan orang politik, boleh. Saya banyak benda nak tanya. Baik daripada parti mana pun, parti Bersatu ke, UMNO ke, DAP ke, saya memang banyak benda nak tanya. Tapi namun untuk saya hentam diorang ni, saya bukanlah orang yang layak nak bercakap benda tu. Tapi saya hentam based on apa yang kejadian sedang berlaku. Contohnya sekarang ni kos barang meningkat.
Macam mana ni? Semua patut kena ambil tahu. Saya dah kata dalam parlimen harus dibincangkan benda ni, dalam kabinet harus dibincangkan benda ni. Bukan ini melibatkan semua parti. Sebab itu kena betulkan fakta tu. Jadi media sosial pun janganlah ambil separuh-separuh. Kalau video tu saya rasa saya bercakap di komen, saya rasa lebih daripada 5 minit saya rasa. Jadi post lah semua, janganlah post 1 minit. Apa yang saya cakap tu berdasarkan kita ni, undang-undang ni perlu dilaksanakan dengan betul. Jadi kalau sudah melanggar undang-undang, tindakan undang-undang kena diambil. Cuma saya kata dalam penyelarasan, dalam kes tersebut perlu membuat penilaian yang betul. Bukan saja kepada kes Datuk Seri Najib, semua kes. Dan kita juga lihat ada kes-kes yang patut bersalah, tak bersalah. Ada yang patut kena hukuman, tak kena hukuman. Jadi benda itu macam saya sebutlah, supaya di mahkamah ini meletakkan orang-orang yang betul-betul amanah dalam melakukan satu hukuman. Maksud saya begitu. Di mahkamah ini meletakkan orang-orang yang betul-betul amanah dalam melakukan satu hukuman. Maksud saya begitu. Sebab kita rasa macam kita maklum ada juga kes yang 39B dadah yang patut dipenjarakan dan sebagainya terlepas. Ada kes yang dadah kurang boleh dipenjarakan. Jadi benda-benda begini, maksud saya ni adalah benda general yang kita kena pastikan semua mendapat keadilan yang sama. Kalau rakyat melalui hukuman yang kuat kerana tidak memberi pengaruh dan sebagainya, maka orang-orang penting juga perlu mendapat hukuman yang sama. Sebab itu janganlah kerana berpengaruh tidak mendapat hukuman. Dan sebenarnya bagi pandangan saya, kalau nak ikut birokrasi rasuah ni, pergi cek dengan semua lah. Pergi cek dengan semua yang duduk dalam parti dalam negara kita. Macam-macam lagi kalau kita nak selidik. Tapi itu bukan tanggungjawab saya. Kerja saya berdasarkan aduan. Ada kes penipuan dalam pelaburan Alung, kes-kes yang melibatkan jenayah dan sebagainya, kita adukan kepada pihak berwajib. Itu menjadi kuasa mereka. Tapi kita juga menjadi bahan untuk menjadi loudspeaker kepada tentang isu yang kadang-kadang tidak diambil peduli. Kadang-kadang aduannya tak diambil. Sebab itu saya ni terus terang, saya ni keluarga polis. Jadi pihak polis yang buat kerja baik kita sokong. Tapi yang buat tak baik, kita ada teguran kita. Tapi bukanlah secara terbuka. Kita ada orang kata toleransi. Kalau dulu saya bergaduh dengan polis ni secara terbuka. Tapi bila saya belajar daripada pengalaman saya atas nasihat orang sekeliling, kita bergaduh dengan polis ni di dalam bilik. Ada benda-benda yang kita rasa kita tak bersetuju, kita bercakap. Tetapi bukanlah secara terbuka. Sebab saya lihat hari ini perhinaan demi perhinaan ke atas PDRM, perhinaan ke atas mahkamah dah makin melampau. Penghinaan kepada agensi ini pun dah makin melampau. Walaupun mereka semua ni manusia, pasti ada kesalahan. Dan sebahagian kecil ni pasti ada terlibat dengan perkara-perkara yang rasuah sebagainya. Tapi takkanlah kerana sebahagian kecil orang ambil rasuah, kita nak hentam semua orang dalam PDRM. Kita nak hentam semua orang dalam immigration. Kita nak hentam semua orang dalam mana-mana agensi dalam negara kita. Kita ada SPRM, kita ada Suruhanjaya Integriti yang boleh kita adukan. Kita tak boleh secara terbuka